بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. InsyaAllah hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung perbahasan kita dalam kitab Sulamul Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimakullahu taala. Maka kita dalam membahaskan kitab ini kita telah masuk pada perkara-perkara yang dikira dosa yang dilakukan oleh badan. So ini adalah bab yang terakhir bagi kitab perbahasan tasawuf, bagi kitab Sulamul Mubtadi ini. InsyaAllah ada beberapa matan daripada kitab ini, kita habislah perbahasan daripada kitab ini. Di dalam kitab ini sebut tentang antara dosa yang dilakukan oleh badan, kata pengarang kitab, iaitulah membelanjakan harta dalam melakukan maksiat. Tapi Syekh Daud dia guna ibarat macam ini. Dia kata dan membuangkan hartanya di dalam maksiat, di dalam dosa. Para fuqaha dia bagi contoh. Apakah contoh orang buang duit untuk buat dosa? Suka atau tak suka, fuqaha kata contohnya orang yang bayar duit untuk penyanyi lelaki atau perempuan mendendangkan lagu yang ada padanya haram, yang menggunakan alat-alat yang diharamkan oleh syarak. Maka habiskan duit, bayar mereka itu untuk program, untuk konsert. Itu adalah contoh yang diberikan oleh ulama. Yang utama, contoh utama yang diberikan oleh ulama bila mereka sebut tentang dosa badlul mali fi ma'siyah. Maknanya buang harta, dikira buang harta itu. Membelanjakan harta, buang harta dalam perkara dosa. Dia guna duit dia dan dia belanjakan pada perkara dosa. Maka di sini sebenarnya ada detail lagi di kalangan ulama-ulama yang syarah masalah ini. Cuma cukup kita tahu apa sahaja perkara yang ia dosa, kalau orang itu dia membelanjakan harta untuk itu, maka itu dikira membuang harta dan itu dikira sebagai dosa. Maka kalau apa-apa sahaja yang haram, dia habiskan harta untuk itu, maka itu kaedahnya lah. Maka hukum orang yang menghabiskan hartanya untuk buat dosa, maka hukumnya adalah haram. Haram ni peringkat mana? Kata ulama, masuk di dalam dosa besar. Bukan dosa kecil, dia masuk di dalam dosa besar. Adapun kalau sekiranya dia habiskan hartanya bayar untuk guru ajar anaknya Quran, misal contoh, atau seseorang dia habiskan hartanya untuk seorang alim mengajar anaknya, isterinya tentang agama, tentang fardu ain daripada ilmu agama, tentang apa yang wajib dipelajari dalam agama, itu tidak haram. Kerana perkara tersebut wasilah, itu adalah satu jalan untuk dia jadi orang yang bertakwa.
maka kata ulama dapat pahala lagi apabila dia buat perkara tersebut. Macam itu juga kalau dia habiskan harta untuk sediakan program supaya ada majlis ilmu berjalan dan berlangsung, itu dapat pahala. Usaha itu dapat pahala. Dan juga kalau seseorang itu dia habiskan hartanya untuk memudahkan orang melakukan haji di Makkah dan juga umrah, untuk melakukan perkara untuk melakukan umrah, maka termasuk dalam hal ini. Baik. Pengarang kitab dia kata, dan menghinakan, yakni memudahkan dengan mushaf. Apa maknanya? Cari dalam kalimah Arab, Syadaw Al-Fatani dia terjemah daripada kalimah al-istihanatu bil mushaf. Maknanya seseorang tidak memandang tinggi pada mushaf. Maknanya seorang yang dia tidak ambil berat tentang mushaf. Sepatutnya mushaf dimuliakan dia. Mushaf Al-Quran itu dimuliakan. Bagaimana kalau kiranya dia buat sesuatu perkara tidak menunjukkan dia memuliakan mushaf Al-Quran? Syahdaw Al-Fatani dan ulama-ulama lain mengatakan ini salah satu daripada dosa badan. Baik. Kalau dia tidak memuliakannya, contoh apa orang yang tak memuliakan mushaf? Contoh yang diberikan oleh para ulama ialah seseorang itu dia jadikan mushaf Al-Quranul Karim, misal contoh sebagai bantal. Macam mana kita letak bantal? Kita bersandar padanya, kita letakkan kepala di atasnya. Perbuatan ini kalau buat pada mushaf Al-Quran haram. Ambil mushaf Al-Quran dan dia tidur, dia jadikan mushaf Al-Quran bantal. Para ulama bila dia sebut ini, maka tak boleh kalau kita buka mushaf Al-Quran, katakanlah ini mushaf, maka kita buka kitab lain di atasnya dengan erti dia jadi bantal bagi buku-buku yang lain. Wadih, jelas tuan-tuan? Maka ini tak dibenarkan dalam syarak. Kita buka mushaf, lalu kita buka mushaf yang lain di atasnya, maka ini tak dibenarkan oleh syarak. Ini maknanya kita jadikan dia wisadah. Wisadah tu benda. Wisadah tu bantal. Jadi dia bantal bagi yang lain. Maka kata para ulama ini tak boleh lah. Kita tak buat ini kepada mushaf Al-Quran. Maka mushaf Al-Quran kita tidak buat macam itu. Juga mushaf Al-Quran kita tak bilik dia dengan air liur. Tabihu, ini kena jaga. Mushaf Al-Quran para ulama naskan dalam kitab tidak dibilik dia dengan basahan air liur. Kerana itu tidak membawa kepada seseorang itu memuliakan Al-Quran. Ulama sebut ini di dalam kitab bahawa bukan di antara memuliakan Al-Quran dia bilik-bilik halaman yang ada di dalam mushaf Al-Quran dengan air liur. Maka ini haram seseorang yang buat macam ini. Baik. Dan kadang-kadang tidak memuliakan Al-Quran ini, tidak ambil berat kepada Al-Quran ini, dia sampai peringkat menghina Al-Quran. Dan ulama-ulama fuqaha dia bagi contoh orang yang menghina Al-Quran, antaranya mushaf Al-Quran dicampak di dalam tong sampah. Barangkali kalau seseorang itu dia ada mushaf yang lama, dia zaman dulu ada di rumah dia mushaf lama, ada cara bagaimana untuk memansuhkan mushaf yang lama. Dan fuqaha sebut antaranya dibakar, kemudian dibakar dengan bakaran yang lengkap, kira-kira tidak ada huruf lagi, bukan dengan sambil lewa, kiranya letak pada api masih lagi ada kalimah-kalimah dalam Quran, tak. Dibakar dengan bakaran yang lengkap, kira-kira tak zahir lagi huruf-huruf Al-Quran pada mushaf. Wadih tuan-tuan, jelas? Itu cara bakaran Al-Quran. Kemudian para fuqaha kata abunya
dibawa ke tempat seperti sungai ataupun laut. Kerana sungai ini dia lebih dua qolah, dia tak berubah dengan ini. Maka boleh kalau dia buang di laut, tambah dia adalah mushaf Al-Quran. Atau dia jumpa satu tempat yang tidak dipijak. Misal contoh tempat yang biasanya tak dipijak, dia letakkan di situ. Ini mushaf Al-Quran. Tahu sekarang ini ada pihak KDN yang seseorang itu dia bagi kepada mereka untuk lupuskan Al-Quranul Karim. Tapi ambil mushaf Al-Quran, campak, dia tahu ini mushaf, campak di dalam tong sampah, maka orang yang buat ini ulama naskan dia jatuh dalam kekufuran dan dia wajib memeluk agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kenapa? Ibnu Abidin kata perbuatan orang ini menunjukkan dia menghina Al-Quran, dan kaedah menghina Al-Quran adalah kekufuran. Orang ini dia tahu ini mushaf, maka dia ambil, dia buang dalam tong sampah, maka dia jatuh dalam kekufuran. Hati-hati. Ini fuqaha sebut di dalam kitab mereka. Ibnu Abidin rahimahullahu ta'ala dalam Hasyiah, dia kata melemparkan ramyul mushafil qadurat, mencampakkan mushaf Al-Quranul Karim di dalam tong sampah. Tong sampah ini tempat yang kotor, tempat yang ada najis, ada kotoran padanya. Maka itu jatuh dalam kekufuran. Walaupun dia kata saya bukan nak menghina Quran, kata Ibnu Abidin. Walaupun dia kata, dia dakwa saya tak nak menghina Al-Quran, tapi kata Ibnu Abidin, perbuatannya, bukankah dia tahu bahawa itu Quran? Perbuatannya mengambil mushaf yang mulia lalu dicampakkan dalam tong sampah, itu sudah cukup untuk kata dia menghina Al-Quran. Ini kata para fuqaha. Sebab itu tak boleh seseorang itu dia buat macam ini kepada mushaf Al-Quranul Karim. Tak boleh dia buat itu. Maka tak boleh dalam konteks untuk beristinja. Mungkin ini jarang berlaku, tapi kita sebutlah. Para fuqaha juga sebut tak sah istinja dengan guna kertas yang ada padanya ayat Al-Quran. Kan dalam bab istinja, belajar dalam bab fiqh, boleh istinja dengan tisu tu kan. So tisu boleh istinja dengan batu atau seumpama batu. Kata para ulama, apa contoh seumpama batu? Perkara yang kesat, yang pejal, yang dia suci, yang dia tidak dihormati. Pada perkataan tidak dihormati, kata ulama, kertas syarak dihormati. Kata ulama, kertas syarak ada ilmu fiqh pada tu, ada ayat Quran padanya, maka dihormati. Maka guna kertas yang ada ayat Al-Quran untuk istinja pada kubul dan dubur, riddah, keluar daripada Islam. Maka seseorang itu dia kena hati-hati. Ini kena jaga. Kadang benda yang seperti ini, kalau saya kalau kita bagi pengajian di pondok, di tahfiz, kita kena bagi tahu. Sebahagian daripada mereka tak ambil berat. Sebahagian daripada pelajar universiti, dia tak belajar ini, dia tak masukkan ini dalam silibus. Maka lepas dia habis exam, maka dia ambil soalan-soalan yang ada ayat Al-Quran di dalamnya, lalu dia campakkan dalam tong sampah. Maka hati-hati, orang yang buat ini ada disebut di dalam kitab para ulama. Sepatutnya pada kertas soalan exam, hatta di peringkat kementerian, patut ditulis nota kecil pada kertas soalan. Dan ini sering kali saya sebut. Tulis di sini, kertas peperiksaan ini ada di dalamnya ayat Quran, ada di dalamnya hadis, maka jangan dibuang di dalam tong sampah. Jelas? Maka kena ada ini supaya diingatkan kepada anak-anak ini. Bila mana dia dapat perkara ini, dia tak buang ini di dalam tong sampah. Termasuk dalam hal ini surah Yasin, surah Al-Mulk, maka jangan dibuang dalam tong sampah. Tak dibuang dalam tong sampah. Ini disebut oleh para fuqaha kerana dia termasuk di dalam istihanatu bil mushaf. Adapun kalimah Allah tuan-tuan,
kalimah Allah, ada dalam kertas kalimah Allah. Kalimah Allah ini kalimah muazzamah, antara kalimah yang dimuliakan dalam syarak. Berarti boleh tak berarti kata para fuqaha, kalau seseorang itu dia ambil kertas yang ada tulisan Allah, itu kalimah lafzul jalalah Allah, lalu dia campakkan dalam tong sampah. Di sini ada detail hukum. Apa makna detail hukum? Kiranya dia nak menghina kalimah Allah, dia buat macam itu kerana nak menghina Allah, maka dia jatuh dalam kekufuran. Dan kiranya dia bukan untuk menghina Allah, dia buat itu bukan nak menghina Allah, maka dia tidak jatuh dalam kekufuran. Kalau dia nak menghina kalimah ini, kalimah Allah, wajib kita muliakan dia. Maka kalau dia ambil, dia gumpal, dia buang dalam tong sampah, ini jatuh dalam kekufuran. Arti dia kena segera serta merta mengucap 2 kalimah syahadah. Itu maknanya. Dan kalau sekiranya bukan nak menghina Al-Quran dan nak menghina kalimah Allah, maka kata para ulama tidak jatuh di dalam kekufuran. Jadi para ulama detailkan sedikit tuan-tuan tentang kalimah Allah. Saya selit sedikit. Kalimah Allah maknanya Allah alamun lidzatil muqaddas, nama khas bagi Allah Ta'ala. Kena dengar molek-molek. Nama yang khas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang haram dinamakan kepada selain Allah. Dalam kitab Ismail Al-Minangkabawi dia sebut haram juga. Dan ulama-ulama bila dia bahaskan makna kalimah Allah, maka dia kata apa? Alamun lidzatil muqaddas al-mustahiqi lil ibadah. Nama bagi zat yang maha suci yang disembah dengan sebenar-benarnya. Maka nama ini khas, tak boleh dinamakan kepada selain Allah. Menamakan anak dia dengan anak dia namakan dengan Allah, hukumnya haram. Ada lagi kalimah-kalimah lain macam Ar-Rahman, tak boleh namakan anaknya semata-mata Ar-Rahman. Nak namakan anak dia Abdur Rahman. Dan dari sudut panggilan juga kata para fuqaha, sebagaimana tak boleh namakan dia dengan Ar-Rahman, dinamakan dia dengan Abdul Rahman. Kalau nak panggil anak juga yang namanya Abdul Rahman, dipanggil dia dengan gelaran tertentu, tapi bukan Ar-Rahman. Wadih? Bukan kita panggil dia dengan nama Ar-Rahman ataupun Rahman. Panggil dia lah dengan apa-apa lain yang dia bukan rujuk kepada nama khas bagi Allah Ta'ala. Nama-nama Allah Ta'ala 99 ini, ada yang khas hanya kepada Allah, tak boleh dinamakan kepada selainnya. Ada nama yang tidak khas bagi Allah, dinamakan kepada Allah, juga dinamakan kepada yang lain. Maka kalimah Allah, kalau dinamakan dia pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tak boleh. Kenapa? Kalimah ini khas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tak dipernamakan kepada Jesus, tak dinamakan kepada yang lain daripada Allah. Dan Allah dalam Al-Quran mempernamakan dirinya bahawa dia adalah Allah. Macam mana kita orang Islam tahu bahawa pencipta kita namanya Allah? Kita dapat perkhabaran daripada para anbiya. Para anbiya yang khabarkan kepada kita dalam Al-Quran, baginda Rasulullah khabarkan bahawa nama Tuhan kita yang maha suci, yang disembah dengan sebenar-benarnya, maka itu adalah Allah. Kalaulah sesuatu yang disembah bukan dengan sebenar-benarnya, maka itu tidak dipernamakan dengan nama Allah. Haram dipernamakan dengan nama Allah. Setengah orang yang membenarkan kalimah ini diletakkan kepada selain Allah, mereka silap faham pada banyak ayat Al-Quranul Karim, dan kebanyakannya dia tafsir sendiri. Dia tak lihat kepada konteks ayat itu berdasarkan tafsiran Al-Qurtubi, berdasarkan kepada tafsiran
Fakhruddin Ar-Razi dan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah yang mentafsirkan makna ayat-ayat yang ada di dalam Quran. Salah satunya tuan-tuan, firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu tanya kepada orang musyrikin, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, lalu orang musyrikin tengok siapa mereka itu, orang musyrikun kata Allah. Setengah orang dia kerat ayat sampai di situ. Itu bahaya, kerat ayat sampai di situ. Kerana Allah Ta'ala kata fa anna yufakun. Sesungguhnya orang musyrikun, mereka kononnya berkata dengan lidah mereka, kononnya mereka kata ini dengan lidah mereka, tapi hakikatnya adakah dia beriman ini adalah Allah pencipta bagi mereka? Yunkiruna min qulubihim. Mereka mengingkari perkara itu biqulubihim, dengan hati mereka. Berarti Al-Quran langsung tidak meletakkan sebarang keimanan kepada golongan musyrikun yang berpura-pura dengan lidahnya mengatakan kalimah Allah. Makna mereka nak selewengkan kalimah ini. Maka Al-Quran telah sebut bahawa penggunaan ini dalam konteks nak diselewengkan, nak dikelirukan. Maka ini orang yang faham tentang makna Al-Quran, dia rujuk tafsir Al-Qurtubi, dia rujuk tafsir Fakhruddin Ar-Razi, maka dia akan jelas kenapa ini dipergunakan oleh sebahagian orang musyrikun ketika dahulu dan kini mula nak dibuat balik di tempat-tempat yang lain. Maka ini telah pun ada dan dihuraikan oleh para ulama. Tinggal kita sahaja lihat apa kata ulama-ulama yang mu'tabar tentang ini. Maka hati-hati. Maka kalimah Allah, ia adalah kalimah yang mulia. Kalimah yang mulia yang haram dipernamakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, dia kata, dan tiap-tiap ilmu syar'i juga tidak boleh dan begitu juga tak boleh seseorang itu dia tidak menghormati, tidak memuliakan ilmu-ilmu syarak yang lain. Maka kitab fiqh macam tu juga, kitab hadis macam tu juga, kitab ulumul Quran macam tu juga. Maka perlu dimuliakan, tidak boleh orang itu dia ambilnya dan dia campaknya di dalam tong sampah, di tempat yang kotor dan sebagainya. Maka mereka yang kerja dan dia terlibat dengan risalah-risalah, kadang-kadang risalah-risalah ini yang dimasukkan ayat Quran. Di sini saya bagi faedah peringatan. Mereka yang buat kad perkahwinan, bila buat kad perkahwinan, kalau kamu tak letak ayat Al-Quran pada kad perkahwinan, itu bolehlah. Lebih baik dari sudut orang yang tak tahu hukum, dia tak campak itu di dalam tong sampah. Ada kadang-kadang ayat Al-Quran dimasukkan di dalamnya, maka dia tak campakkan. Kadang-kadang kalimah Allah kamu letakkan di dalam teks walimatul urus itu. Maka kalau kita nak buat juga, maka tulis nota padanya, jangan dibuang di merata-rata tempat, khususnya tong sampah. Ini tanggungjawab kita. Bila kita nak buat juga jemputan perkahwinan, maka hati-hati. Kalau nak masukkan ayat Al-Quran, kira-kira kita bagi kepada seseorang yang kita boleh pesan kepadanya, ini jangan buang di dalam tong sampah. Misal contoh. Atau daripada awal kita tak masukkan, kita buat yang tak ada masukkan perkara itu. Maka hati-hati bila kita melibatkan perkara-perkara yang dimuliakan oleh syarak. Juga di sini Syekh Daud Al-Fatani kata, tidak boleh juga dan menetapkan kanak-kanak memainkan mushaf yang belum lagi mumayyiz. Kanak-kanak yang telah mumayyiz, biasanya kanak-kanak mumayyiz ni dalam umur 7 tahun. Tapi belum tentu lagi. Para ulama kata anak-anak yang mumayyiz ini maknanya apa? Maknanya kalau sekiranya kita tujukan kepadanya suatu percakapan, dia boleh jawab dengan kefahaman. Contoh, kita kata dalam sebulan dalam seminggu ada berapa hari?
Dia jawab bukan dengan hafalan, dia jawab dengan kefahaman. Dalam setahun berapa datang Ramadan, dia boleh jawab dengan kefahaman dia. Kalau ayah ada RM10, kau beli aiskrim RM5, so berapa balance? Maka dia faham ini. Dan dia kata, dia pun kira-kira, RM5. Ini mumayyiz namanya. Salah satu daripada pendapat ulama nak tahu mumayyiz itu dia. Satu lagi kata para ulama, kalau dia pandai sendiri, dah pandai makan, dia pandai istinja sendiri, basuh air besar dan air kecil sendiri, dan dia boleh makan sendiri, ini anak dah mumayyiz. Kadang-kadang boleh jadi anak itu dia mumayyiz lebih awal daripada 7 tahun. So bila anak itu dia 7 tahun dan dia mumayyiz, maka boleh kalau kita bagi kepadanya pegang mushaf, walaupun dia tidak ada wudu, walaupun dia tidak ada wudu, tapi syaratnya untuk dia belajar bagi dirinya. Kalau sekiranya untuk ayah dia malas nak berjalan, ni fuqaha sebut, kalau ayah dia tak nak berjalan, ayah dia tak nak berjalan, dia minta anak dia ambil mushaf, letak depan dia dan dia yang nak baca, itu tak boleh. Maka syaratnya nak dibenarkan kepada anak yang telah mumayyiz. Anak kita misalnya contoh umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun mumayyiz, maka anak-anak yang besar ini, yang lelaki, boleh kita benarkan dia pegang mushaf dengan tanpa wudu. Kerana kanak-kanak yang sebesar ini agak susah untuk dia jaga wudu. Maka kalau dia pegang untuk dia belajar, dirinya belajar, itu dibenarkan dalam syarak. Tidak bagi ayahandanya atau orang lain yang minta supaya dia ambilkan untuknya. Untuk ibunya misalnya contoh, tak boleh. Baik, itu anak yang mumayyiz. Kalau anak yang belum mumayyiz, ini anak dah baru 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, maka kata Ibnul Jauzi, ayahnya dan ibunya, kata Syekh Daud Al-Fatani, ayahandanya dan ibundanya jangan membenarkan sekali-kali dia menyentuhnya. Wadih tuan-tuan, jelas? Ini maknanya, ini kalau dibiarkan, macam mana kanak-kanak macam ini dia akan buat pada mushaf? Boleh jadi dia koyak, mungkin dia pijak ke atasnya. Dia bukan mukallaf. Dia pijak atas Quran, dia tak jatuh dalam kekufuran. Tapi ayahandanya dan ibundanya dan orang yang lain tak boleh benar dia buat macam itu. Ini anak yang belum mumayyiz. Contohnya baru 3 tahun, baru 4 tahun, tak boleh kita benarkan. Ini perbahasan dalam tasawuf ini juga berkait rapat juga dengan fiqh. Baik. Kemudian, ya saya. Boleh. Kita jawab dah tu, tapi ialah cara lembut sikit. Maknanya haram kita dah sebut. Letak pada anak, jangan cerita orang lain. Anak kita Muslim tu tak? Muslim anak kita? Muslim. Anak kita lahir Muslim anak kita ni. Letakkan nama dia dengan Allah, haram. Jangan cerita yang bukan Muslim. Tu dah difahami daripada jawapan tu dah. Meletakkan nama tu, mempernamakan anak dengan Allah, itu haram. Bayangkan letak pada yang lain. Itu difahami daripadanya. Ini perkara yang kalau cari mana-mana kitab lagu tu belaka para ulama sebut. Tinggal lagi kalau dalam Quran dipergunakan untuk mempertahankan ini untuk orang yang bukan Islam, maka ada masalah dia dalam faham makna Al-Quran. Kena rujuk tafsir Al-Qurtubi, misal contoh ayat yang saya sebutkan tadi. Kalau orang guna ayat ini, mungkin dengan dia kata ayat ini membenarkan. Baik, tengok apa kata ulama tafsir, kerana barangkali dia tidak faham tentang maknanya. Tak ambil separuh daripada Quran dan tinggal separuh daripada Quran. Ini yang ulama sebut. Dan ini kes bukan baru. Ni di zaman dahulu lagi ulama sebut di dalam kitab-kitab mereka. Cuma dia panggil kopi balik. Kes-kes yang baru ni datang, nama dia kopi balik. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang basic yang orang Islam semuanya patut sensitif, dan semua orang Islam dia patut mempertahankannya.
Kalaulah kepada anak tak boleh mempernamakan dengan nama ini, apatah lagi kepada selainnya. Baik. Kemudian pengarang kitab dia kata dan mengubah tanda bumi, tanda al-ard. Maknanya apa? Maknanya di antara dosa badan, dan dia termasuk di antara dosa besar, ialah kita ubah petanda yang membezakan di antara tanah kita dengan tanda orang lain. Lagu mana? Kira-kira tanah dia, sempadan dia, kita dengan dia di sini. Maka kita nak jadikan kawasan kita lebih luas, lalu kita injak sikit, apa dalam bahasa Melayu, kita ubah sedikit sempadan ini, tanda tadi ke belah dia, supaya tanah belah kita ni makin luas. Faham tak tuan-tuan? Maka ni dia panggil taghyiru manaril ardi. Maknanya mengubah tanda sempadan tanah di antara tanah kita dengan tanah orang lain. Maka penting sangat di sini orang kerja di pejabat tanah, maka dia kena tahu tentang isu ini. Disebut oleh para fuqaha, ini di antara dosa-dosa besar. Mengubah sempadan tanah yang ia sebenarnya milik orang lain, dia pergi ambil letak ke dia. Kadang letak pagar kan. Pagar ni asal sini, tapi dah munggu tuan dia dah lama tak ada kan. Maka dia pergi tebah-tebah, dia pergi bersihkan kawasan, dia pun buat pagar baru dia ambil kawasan orang tu. Faham tak tuan-tuan? Dia pergi ambil kawasan yang bukan hak dia punya tu. Maka ni dia panggil taghyiru manaril ardi. Taghyiru manaril ardi, orang yang buat ini dilaknat. Dalam hadis Rasulullah, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah Ta'ala mencelakakan, yakni melaknat orang yang mengubah tanda sempadan tanah tu. Maka ini hati-hati kita. Perkara ini kalau kita ada tanah yang berjiran dengan kita, jangan kita buat benda ni. Maka sepakat betul-betul tanah sempadan kita dengan kamu ini di mana. Maka jangan diubah kira-kira memasukkan yang dia punya kepada tanah kita. Itu. Jadi ini kena hati-hati. Maknanya walaupun sikit, walaupun sejengkal je pun, walaupun sejengkal. Jangan dibuat. Baik. Dan juga ulama kata kalau tanah itu adalah tanah orang, milik orang lain, boleh tak kita jadikan tanah dia tu sebagai jalan? Kata ulama tak boleh. Tak boleh kita pergi pandai-pandai buat jalan di atas tanah dia. Tak boleh. Tapi boleh tak lalu? Betulan kita minta izin dengan dia, kita nak lalu. Kata ulama boleh. Kita nak lalu di atas tanah dia. Kalau sekiranya tanah itu, misal contoh dia adalah kebun. Ini orang yang ada tanah, dari sik tanah, kebun misal contoh. Dia ada ladang durian, dia ada dia ada ladang tanaman. Maka kalau sekiranya dia rasa dia lalu je di kawasan ini, tuan dia reda, dia ada sangkaan bahawa kalau dia lalu ini tuan dia reda, kerana memang dah tak ada jalan nak pergi ke tanah kita ni melainkan melalui jalan ini, dan kita tahu bahawa tuan dia memang reda ini, maka itu tidak haram. Jadi sebenarnya isu ini saya sebut sebahagiannya dan ada detail tentangnya berdasarkan kes-kes. Ini ada detail. Cuma basicnya dalam masalah ini kena beringat, kalau itu tanah orang, maka tak boleh jadikan dia sebagai jalan. Tak boleh dijadikan dia sebagai jalan. Terutama kalau dia ada tanaman, misalnya contoh dia tanam jagung, dia tanam kita panggil petola. Kita duk jalan atas batas dia, atas batas dia tu, maka habis rosak. Dia ingatkan elephant, dia ingatkan binatang. Rupanya kita duk berjalan atas atas dia punya tanah tu. Maka itu haram. Perbuatan macam ini haram. Kiranya tak tumbuh. Disebabkan kita duk lalu tiap-tiap hari tu,
tak tumbuh tanaman dia jadi rosak misalnya contoh. Itu kena hati-hati. Terutama kalau kita nak lalu juga minta izin dengan tuannya, saya nak lalu ni, nak pergi ke tanah saya ni, kena lalu ke tanah tuan. Jadi ini kena dia jaga. Kemudian dari sudut jalan, pengarang kitab dia kata, dan tidak boleh meruntuhkan jalan raya dengan beri mudarat orang yang berjalan di atasnya. Di sini menggunakan jalan raya dengan sesuatu yang diharamkan oleh syarak tak boleh. Misal contoh dia nak menjual, dia pergi, kita kan ada jalan tu, jalan. Kemudian dia pergi bina kedai dia atas jalan. Kira orang tak boleh lalu sebab tu atas jalan. Maka bina sesuatu di atas jalan, dan jalan ini ia dilalui oleh sekalian orang, maknanya dikongsi oleh sekalian orang. Ini jalan terbuka, bukan jalan tertutup. Maka dia pergi buka, misal contoh kalau dia pergi letak misal contoh tikar ke di atas jalan, kira orang tak boleh nak lalu di atas jalan tersebut, dan jalan ni terbuka. Jalan ni orang lalu lalang, jalan ni kok sini boleh, kok sini boleh. Jalan ni bukan jalan yang ditutup. Tak. Maka dia pergi mengganggu perjalanan, apa tu jalan raya, sama ada jalan berturap ataupun bukan jalan berturap sekalipun, maka itu adalah perkara yang disebut oleh para fuqaha sebagai sesuatu yang haram. Tapi kalau tepi jalan, ini tanpa kita lihat kepada syarat-syarat DBKL dan sebagainya, berdasarkan syarak dulu. Maka tepi jalan, dari sudut syarak, kalau sekiranya dia letakkan barang dia untuk dia jual di tepi jalan, kiranya tidak memudaratkan orang yang lalu di atasnya, tak memudaratkan mereka, dia pula tak bina bangunan yang kira-kira kalau bangunan yang boleh mengambil ruangan jalan itu, kira kalau datang van ke, datang lori ke, boleh menyebabkan terganggu perjalanan, dia tak buat macam itu, dia berada di tepi jalan, maka ini adalah satu perkara yang yang harus. Ini disebut oleh para fuqaha, boleh seseorang itu dia kena jaga perkara ini. Kemudian yang terakhir, perkara yang terakhir iaitulah meminjam perkara isti'malul mu'ar, pinjam perkara, dia menggunakan perkara yang dia pinjam daripada orang lain dengan tanpa izinnya. Misal contoh, dia pinjam apa? Pinjam kereta untuk pergi, untuk bawa anak dia pergi ke sekolah. Pinjam kereta orang. Tiba-tiba dia bawa kereta tu, pergi bawa barang banyak dan buat balik rumah. Dia pergi apa tu, masukkan apa barang-barangan, maka itu haram. Kenapa? Kita pinjam dengan dia atas dasar apa? Maka kalau kita guna pada sesuatu yang tak diizinkan oleh tuannya, haram. Seminit lagi. Dan satu lagi yang terakhir, dia pinjam setahun, dibenarkan setahun, tapi dia guna 2 tahun, haram. Dia pinjam sesuatu itu seminggu, dia pinjam baju seminggu, kalau dia guna 2 minggu, maka dia jatuh dalam keadaan haram. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini perbahasan kita. Sebenarnya tasawuf yang dalam kitab ini, dia ada campur perbahasannya dengan fiqh. Jadi alhamdulillah sekurangnya kita dapat murajaah, dapat ulang kaji 2 subjek ini. Sekadar ini, aqulu qawli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa bain ma'asik, wa min at-ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina وقوتنا ما أحييتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الحمد لله.